Baiklah, seperti biasa dalam Selamat Pagi Malaysia, masih lagi kita nak memberikan pencerahan kepada anda semua berkenaan dengan analisis belanjawan 2025, dan hari ini kita akan bawakan fokus kepada perkasa sistem kesihatan negara, dan saya sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai Abdullah, iaitu Ketua Jabatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Perubatan daripada Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Selamat pagi dan juga selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Prof. Selamat pagi, Encik Ridwan. Terima kasih kerana menjemput saya datang ke sini pagi. Prof, belanjawan 2025, kalau kita lihat di sini 42.57 bilion ringgit telah pun diperuntukkan kepada KKM dalam belanjawan 2025. Kalau kita lihat ada pertambahannya berbanding dengan 41.2 bilion pada tahun 2024. Setiap kementerian ada peningkatan. So kita juga melihat peningkatan dalam KKM ini. Apa pandangan awal Prof terhadap peningkatan peruntukan yang diberikan kepada sektor kesihatan ini? Silakan, Doktor. Pertama kali ini adalah satu langkah yang positif dan menunjukkan komitmen kerajaan Malaysia untuk meningkatkan kesihatan rakyat Malaysia lah. Tapi kalau kita tengok dan untuk memperkasakan sistem kesihatan negara, itu adalah satu perkara yang penting. Tapi kita mesti tengok also dia punya peruntukan itu di mana lah. Tapi dia ada letak peruntukan untuk pembinaan atau repair kita kata kemudahan asas. Membolehkan ini pun boleh membolehkan KKM melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan meningkatkan cabaran kesihatan di Malaysia. Alright. Dan juga Perdana Menteri ada menyebut ketika belanjawan 2025 ini yang mana Perdana Menteri menekankan untuk menaik taraf kemudahan kesihatan untuk memberi keselesaan kepada rakyat dan lebih mesra kepada rakyat. Pendapat Prof, adakah kita perlu meningkatkan keselesaan kepada rakyat? Adakah kita perlu membaiki fasiliti yang ada, dalam masa yang sama kita menambah fasiliti supaya lebih banyak, ataupun kita perlu lakukan kedua-duanya? Kita perlu lakukan kedua-duanya. Tapi untuk belanjawan 2025 itu bukannya RMK. Untuk RMK saja kita akan membina bangunan baru, membina fasiliti baru. Tapi untuk belanjawan kita memastikan bahawa bangunan kita adalah di penerintakan macam Cik Ridwan beritahu tadi, untuk meningkatkan perkhidmatan atau memberi keselesaan kepada pesakit-pesakit kita yang pergi ke hospital-hospital. Tapi peruntukan itu, kalau you tengok peruntukan itu, ada kebanyakannya adalah peruntukan untuk hospital. 1.35 bilion untuk menaikkan taraf infrastruktur kesihatan, termasuk membaiki ward, tandas hospital yang uzur. Tapi hanya 300 juta sahaja telah diperuntukkan untuk menaikkan taraf klinik-klinik yang usang. Tapi kalau kita fokus kepada saja hospital, bermakna kita cakap kita akan merawati mereka yang sakit. Tapi kalau kita fokus kepada mereka yang sakit saja, kita mungkin tidak boleh wang kita pun tidak mencukupi, kerana kita perlu untuk first thing is to prevention. Prevention is better than treatment or cure. So kalau kita fokus kepada prevention adalah untuk memberikan lebih peruntukan kepada menaikkan klinik-klinik kita, supaya pesakit-pesakit kita akan merasa selesa pada masa pergi ke klinik, supaya mereka boleh dan klinik-klinik boleh menjalankan apa-apa aktiviti-aktiviti untuk meningkatkan taraf kesihatan rakyat kita. Bukannya sampai pergi hospital. Itu adalah satu benda yang kita mesti fikir. Adakah kita mahu lebih rakyat kita jadi sakit atau lebih rakyat kita jadi sihat? Jadi klinik dan juga dalam peruntukan untuk kesihatan awam itu penting, bukan saja klinik. Tapi kalau you tengok yang peruntukan untuk infrastruktur untuk hospital adalah 1.35 bilion. Tapi untuk klinik saja 300 juta. Itu adalah perbezaan yang besar. Dan konteks kalau Prof sebut sebentar tadi adalah prevention. Bermaksud mentaliti masyarakat kita juga perlu diperkemaskan, juga diperkuatkan agar kita hidup dengan lebih sihat. Bermaksud konteks perubatan yang perlu kita tengok adalah bukan sahaja klinik, hospital, tetapi peruntukan juga perlu diberikan kepada rakyat, ataupun inisiatif perlu diberikan kepada rakyat agar mereka hidup lebih sihat. Betul. Macam inisiatif-inisiatif untuk memberikan tax insentif untuk mereka melakukan aktiviti-aktiviti kesihatan, semua itu penting. Tapi selain daripada itu, kita bukan saja inisiatif kerajaan untuk meningkatkan
tax atau excise duty untuk minuman-minuman yang bergula atau apa makna dia, war on sugar, di mana duit exercise 40 sen itu liter adalah langkah-langkah yang baik. Dan Perdana Menteri pun memberitahu bahawa mereka akan gunakan untuk membeli ubat SGLT2 untuk inhibitor untuk diabetes, untuk merawat pesakit-pesakit buah pinggang. Itu adalah bagus, tapi dia itu sudah sampai tahap yang orang sudah sakit. Wang itu boleh digunakan untuk kita meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti supaya kita memberikan situasi yang mana rakyat kita boleh jadi sihat. Bukan rakyat kita tak mau jadi sihat. Kerana kalau Cik Ridwan keluar, makan makanan yang sihat adalah lebih mahal dari makan makanan yang tak sihat. Jadi macam mana kita orang-orang mau jadi sihat. Jadi itu yang penting kita mesti untuk fokuskan kita punya cara macam mana kita mau mengurangkan pesakit di hospital, bukannya meningkatkan saja fasiliti hospital, tapi untuk memastikan rakyat kita adalah sihat. Kalau rakyat kita sihat, kita akan jadi lebih produktif dan ini membolehkan kita jadi negara maju. Dan apabila kita bercakap juga berkenaan dengan peruntukan yang diberikan kepada KKM ini, dan pastinya ia bukan sahaja bersifat kepada klinik ataupun hospital kerajaan. Malah kalau kita lihat perkara untuk membuatkan masyarakat hidup lebih sihat ataupun dari segi treatment, perubatan dan sebagainya juga bergantung kepada hospital-hospital dan juga klinik swasta. Bagaimana Prof melihat perlu ada kolaborasi antara kerajaan dan juga swasta bagi mengoptimumkan penggunaan peruntukan ini seoptimum yang mungkin untuk mendapatkan masyarakat yang sihat? Betul. Cik Ridwan cakap itu betul. Dan kerajaan Malaysia ada inisiatif Rakan MOH, Rakan KKM yang menukar bekerja sama dengan hospital, government link hospital. Kita ada banyak hospital yang owned by government. Macam Pantai Hospital, semua hospital itu adalah syarikat adalah hospital yang dimiliki oleh syarikat-syarikat GLC. Dan also bekerja sama dengan IJN dan hospital swasta. Tapi ini hospital saja. Kita tak boleh saja kerja dengan hospital. Kita mesti kerja sama dengan klinik-klinik. Jadi macam mana kita kerja sama dengan klinik-klinik ialah inisiatif macam health white paper. Kalau Cik Ridwan ingat, kita ada satu health white paper yang kita sudah berikan. Bermakna kita mesti tukarkan semua kita punya macam mana kita membayar untuk pergi mendapat rawatan, membayar untuk mendapat perkhidmatan prevention, bukan saja melalui kerajaan tapi boleh dibayar melalui swasta. Itu health white paper itu yang penting. Kalau kita boleh memastikan health white paper itu jadi satu reality, itu adalah negara kita akan memaju ke depan, kerana yang penting kesihatan kita ialah paling penting untuk negara maju. Bermaksud dari aspek itu juga kita perlu menukar mentaliti masyarakat negara kita untuk menjadi lebih sihat. Dalam masa yang sama, mentaliti untuk menjadi lebih pembersih juga perlu juga kita tukar kepada masyarakat ini untuk mendapatkan macam yang awal-awal kita sebut tadi, mendapatkan fasiliti yang bersih, mesra rakyat dan sebagainya. Betul. Dan soalan terakhir saya kepada Prof, selain daripada menaik taraf fasiliti, antara yang fasiliti kita dalam salah satu aspek yang diberi penekanan pada tahun lepas dan tahun kebelakangan ini adalah health tourism. Betul. Bermaksud kita menarik pesakit-pesakit daripada luar negara untuk datang ke negara kita, dan kita melihat ini adalah satu aspek bukan sahaja perubatan tetapi perubatan untuk menjana ekonomi negara. Betul. Mungkin sedikit pendapat Prof berkenaan dengan health tourism ini. Ini adalah satu inisiatif yang bagus, tapi inisiatif ini tidak sepatutnya mestilah datang dari bukan dari KKM. Kalau dia datang dari KKM, dia akan jadi satu conflict of interest. Kalau dia datang dari MITI ke agensi-agensi kerajaan lain, itu adalah apa yang diperlukan. Yang penting is, walaupun kita ada health tourism itu kita mesti adakan satu cara macam mana kalau you ada dapat pesakit dari luar, you mesti pun memeruntukkan peruntukan untuk pesakit Malaysia dengan kos yang lebih rendah. Bermakna kalau hospital menjalankan health tourism, dia mesti ada satu inisiatif supaya bagi orang-orang yang boleh dari B40 ke
untuk pergi hospital yang sama untuk mendapat rawatan. Jadi ini adalah inisiatif yang diperlukan. Bukan saja kita ada hospital yang canggih-canggih untuk orang luar saja. Tapi orang Malaysia tidak boleh masuk kerana dia adalah mahal, terlalu mahal. Itulah satu yang kita tidak sepatutnya mengadakan. Perlu dilakukan, tapi perlu juga melihat kelebihan perlu juga diberikan kepada masyarakat kita. Masyarakat kita yang diperlukan macam B40. Okey. Itu dia sedikit buah fikir daripada Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai Abdullah, iaitu Ketua Jabatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Perubatan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih banyak. Terima kasih Cik Idwan. Berkongsi kepada kita berkenaan dengan analisis belanjawan 2025 perkasa sistem kesihatan negara. Baiklah, kita terus saja ke Met Malaysia selepas ini untuk kita melihat dan juga untuk kita mendengar sendiri apakah jangkaan cuaca di Malaysia pada hari ini. Apa kata kita ke Met Malaysia sekarang?